Unjuk rasa yang berlangsung hingga saat ini Suasana di Selipi masih belum kondusif. Rekan kami Ruli Kurniawan menyampaikan ada beberapa kali lemparan bom molotov. Polis membuat kawalan keselamatan di sekitar Dataran Merdeka bagi memantau sekumpulan individu yang menyertai perhimpunan keluar dan lawan pada 31 Julai. Kumpulan individu itu mula berarak dari stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jamek menuju ke Dataran Merdeka kira-kira jam 11 pagi. Kumpulan individu berkenaan yang memakai baju hitam dilihat membawa bendera hitam selain sepanduk menunjukkan protes terhadap kerajaan serta replika jenazah. Polis turut dilihat melakukan pemantauan melalui udara menggunakan helikopter selain menutup beberapa laluan menuju ke Dataran Merdeka. Sebentar tadi, apa yang tuan-tuan, puan-puan lihat hanyalah sedikit paparan video daripada cabang-cabang nilai tingkah laku sosial masyarakat kita pada hari ini. Apabila kita bercerita tentang nilai dan tingkah laku sosial, ianya bukan sekadar apa yang ada dalam video tersebut, namun masih banyak perlakuan sosial yang akan kami bincangkan dalam pembentangan kami pada kali ini. Terlebih dahulu, suka saya memperkenalkan ahli kumpulan kami di mana pembentangan pada kali ini akan dibentangkan oleh saudari Nurhayati binti Zulkarnain, diikuti oleh saudara Muhammad Izzuddin bin Zaini, seterusnya adalah saudara Nur Helmi bin Sukut, dan akhir sekali adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Nazrul Naim bin Muhammad Azman, memegang nomor metrik BA 19110907. Tidak lupa juga kepada subjek EE 31103, yaitu Masyarakat Kontemporeri Asia Tenggara, telah diajar oleh Dr. Syed Udin, dan kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih tajuk pembentangan iaitu nilai dan tindakan sosial, which is value and social action. Sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam, saya ingin menjelaskan sedikit isu kandungan dalam pembentangan kami bagi memudahkan gambaran kepada pembentangan kumpulan kami, di mana yang pertama kami akan menjelaskan pendefinisian nilai dan tingkah laku sosial, dan perkara ini akan terbagi kepada dua, yaitu makna umum dan juga menurut tokoh. Seterusnya kami akan menjelaskan apakah sebenarnya objektif tindakan sosial, dan perkara ini juga akan kami kaitkan antara nilai dan tingkah laku sosial. Maka antara hubung kait ini akan membawa kita kepada pandangan tokoh mengenai nilai dan tingkah laku sosial. Maka penjelasan melalui tokoh-tokoh ini akan membawa kita kepada teori modernisasi ataupun kaca bagi melihat sesuatu keadaan tersebut. Maka perkara ini akan membawa kita kepada kajian kes beserta contoh, yang dimana kami akan membawakan dua kajian kes, yaitu negara Malaysia sendiri dan juga negara Filipina. Akhir sekali kami akan rumuskan apakah intipati yang terdapat dalam pembentangan kami kali ini. Di akhir slide kami pada hari ini, kami akan sertakan beberapa rujukan dan juga bibliografi. Maka kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendefinisian dan juga merupakan pengenalan bagi pembentangan kami pada kali ini, di mana makna umum bagi nilai menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ke-6,
Nilai membawa maksud adalah taksiran harga. Harga sesuatu yang dibandingkan dengan harga yang lain ataupun sifat ketinggian. Dalam makna umum ini juga, tingkah laku sosial ini ditakrifkan sebagai semua perlakuan yang ditujukan kepada masyarakat dan yang dikaji dari aspek psikologi, biologi, ataupun sosiologi. Mari kita lihat apakah pendefinisian makna menurut Toko. Bagi nilai, Darpa Osman pada tahun 2015, beliau mengatakan bahwa values are internalized cognitive structures that guide choices by evoking a sense of basic principle of right and wrong. For example, moral values. Then a sense of priorities, personal achievement, group goods, and create a willingness to make meaning and see pattern. For example, trust versus distrust. Like other cognitive construct, values can be studied at the individual level. This is societies, cultures, and other social group have values-based norm, priorities, and guidelines which describe what people love to do if they are to do the right moral value thing. Maka makna menurut Toko bagi tingkah laku sosial pula, tingkah laku adalah apa yang kamu lakukan, cara berinteraksi atau beraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran. Menurut Louis M. Braque pada tahun 2001, pengertian tingkah laku sebenarnya mempunyai pengertian yang amat luas. Tingkah laku boleh disimpulkan sebagai perangai, gerak-geri, kelakuan, segala perbuatan yang melibatkan kegiatan fisikal seperti berjalan, berlari, bergerak, berinteraksi, dan juga memberi respon atau tindak balas terhadap sesuatu sama ada dalam keadaan sadar atau tidak. Malahan tingkah laku juga sebenarnya mencakupi gambaran emosi dan mental seseorang tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hayati binti Zulkarnain. Saya akan membentangkan bahagian objektif tindakan sosial, di mana objektif tindakan sosial secara ringkasnya adalah memperkasakan komuniti, membantu orang yang memerlukan, dan melengkapkan perkhidmatan awam. Mengambil bahagian dalam tindakan sosial juga dikaitkan dengan tahap kesejahteraan yang lebih tinggi dan boleh meningkatkan keyakinan dan kemahiran orang ramai. Objektif utama tindakan sosial adalah pembentukan dan pembangunan persekitaran sosio-budaya dan ekonomi yang betul, di mana kehidupan yang lebih kaya dan penuh mungkin boleh dihadapi oleh semua warga negara. Objektif berikut telah dikenal pasti berkaitan dengan sosial tindakan, yaitu yang pertama, pencegahan keperluan yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah penyelesaian masalah yang besar, yaitu di mana penyelesaian awal dilakukan terhadap masalah kemerosotan moral, penyakit sosial, tabiat negatif, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penambahbaikan terhadap penyelesaian masalah. Manakala objektif keempat pula adalah mempengaruhi institusi dasar dan amalan. Yang seterusnya adalah pengenalan mekanisme atau program baharu, di mana pelbagai program seperti kerja sosial, kebajikan sosial, dengan menggalakkan lebih ramai golongan muda dalam mengambil bahagian dalam tindakan sosial boleh dijalankan oleh kerajaan. Dan yang keenam adalah pengagihan semula sumber oleh manusia, material, dan moral. Manakala objektif ketujuh adalah pembuatan keputusan yang sesuai untuk kesan pemikiran, tindakan, dan struktur. Objektif terakhir tindakan sosial adalah pembangunan sosial melalui perubahan. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan hubung kait nilai dan tindakan sosial. Peranan nilai dalam peraturan tindakan sosial individu dan kolektif adalah sebagai subjek utama
banyak teori dan penyelidikan dalam pelbagai bidang sosial dan sains manusia. Kaitan antara nilai dan tindakan sosial adalah isu yang dihadapi oleh sosiologi sejak lama, walaupun dengan ketersinambungan yang berkaitan. Manakala tindakan sosial adalah mengenai orang ramai yang berkumpul untuk membantu memperbaiki kehidupan mereka dan menyelesaikan masalah yang penting dalam komuniti mereka. Ia boleh termasuk sukarela, memberi uang, tindakan komuniti, atau tindakan kejiranan yang mudah. Menurut Ismail, NDP 392 menegaskan bahwa Webers menentukan hubungan antara nilai dan tindakan sosial dari segi tingkah laku. Tingkah laku sedemikian pada dasarnya adalah untuk mencapai nilai sosial tertentu karena individu itu mengamalkan tingkah lakunya berdasarkan nilai agama dan estetika seperti kesetiaan, kewajiban, dan kehormatan yang dianggap sebagai nilai yang diingini secara sosial yang digunakan oleh aktor atau pelakon dalam sebuah tindakan sosial. Seterusnya adalah hubung kait nilai dan tindakan sosial dalam pendidikan. Sejak abad ke-20, mungkin sejak zaman berzaman sehingga hari ini di setengah negara, pemerintah dan kuasa dunia yang kejam telah berlaku tidak adil terhadap berjuta-juta orang yang tidak bersalah. Di beberapa negara lain, rasuah yang tidak terkawal, penipuan dan ketamakan di kalangan pemimpin politik dan korporat sudah pasti membawa kebaikan, penderitaan, dan kemiskinan kepada berjuta-juta orang lagi. Menurut Ate 2003, yaitu keadaan moral atau kebimbangan dan kebimbangan yang meluas masyarakat mengenai kemerosotan moral, penyakit sosial, tabiat negatif, tingkah laku yang sangat tercela, dan kelakuan yang Nilai merosakkan pendidikan kalangan atau anak muda. boleh juga Menurut disebut kajian sebagai Ate pendidikan nilai 2003 juga, mempunyai banyak penyakit makna yang dan dihadapi ia berlaku masyarakat di telah mana-mana, meningkat di dengan pesat rumah, sejak di tempat kerja, 1960-an dan dalam dan mana-mana terdapat organisasi bukti yang atau jelas institusi. bahwa Walau masalah apapun, semakin di meningkat dengan sekolah, lebih perkara pantas berikut dan telah memberikan dilaporkan penerangan dalam tentang New pendidikan Straits nilai boleh dianggap Times sebagai munasabah. 27 Peningkatan minat Julai terhadap pendidikan 2007 nilai bahwa seolah-olah pendidikan nilai remaja adalah British sesuatu yang adalah baru paling teruk ditemui berkelakuan di dalam Eropa. pendidikan. Setelah Oleh itu, menyebabkan berlaku panel pendidik menyatakan kebimbangan di bahwa seluruh pendidikan dunia bukan dengan saja tahap harus etika, menghasilkan model insan akhlak, tetapi dan juga mesti perkara-perkara lain melahirkan manusia. yang berkaitan dengan nilai di kalangan Menurut semua Prop lapisan masyarakat, 1998, khususnya pendidikan kepada nilai generasi muda atau adalah lebih salah dikenali satu sebagai aktiviti di remaja. mana pelajar membuat jelas atau eksplisit nilai-nilai yang mendasari sikap dan tingkah laku mereka sendiri dan menilai keberkesanannya daripada nilai-nilai ini untuk kesejahteraan jangka panjang terhadap diri dan juga orang lain. Seterusnya, terdapat komponen lain dalam pendidikan nilai seperti emosi dan tindakan aspek. Pikiran yang tidak diterjemahkan kepada tindakan membawa maksud dan membawa maksud tidak bermakna. Sedangkan tingkah laku tanpa berpikir adalah tingkah laku yang tidak rasional. Manakala tindakan tanpa emosi adalah menunjukkan kedua pemikiran dan tindakan boleh menjadi tidak sensitif atau tidak berkepribadian, manakala emosi tanpa berpikir dan tidak diikuti dengan tindakan boleh menjadi tidak rasional dan dianggap sebagai perasaan hangat untuk keselesaan diri sendiri sahaja. Pendek kata, nilai pendidikan pada akhirnya adalah tentang memperbaiki tingkah laku atau mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Tingkah laku adalah keterjemahan pikiran dan perasaan mengenai nilai-nilai yang layak. Kemudian tingkah laku yang baik ialah tingkah laku yang autonomi dan lebih rasional. Seiring dengan definisi lain, perkataan pendidik juga digunakan untuk menggambarkan hubungan guru dan murid. Pendidik nilai menjadi agen kepada hubung kait nilai dan tindakan sosial di mana mereka berfungsi untuk membantu pelajar dalam memikirkan nilai-nilai yang layak
dan untuk menambah komitmen pelajar atau sekurang-kurangnya keupayaan mereka untuk menghubung-kaitkan pikiran dan perasaan mereka dalam tindakan. Pendidik nilai juga menjadi fasilitator yang membimbing pelajar dalam membincangkan kolaboratif dan refleksi pribadi nilai-nilai tertentu, tata kelakuan mereka atau isu-isu lain yang berkaitan dengan nilai, serta membimbing mereka untuk menghargai dan bersetuju menghormati apabila berhadapan dengan pendapat yang berbeza. Namun begitu, nilai pendidik itu sendiri tidak harus memaksakan pandangan pribadi mereka berhubung dengan sebarang isu nilai. Sebaliknya, mereka mesti berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang lebih efektif kepada pelajar untuk mendapat manfaat daripada menedahkan diri mereka sendiri kepada tingkah laku yang diingini dan apakah tingkah laku yang tidak diingini. Dan apabila nilai diperlukan untuk kesejahteraan jangka panjang mereka sendiri dan juga orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hanimi bin Sukut. Nombor matriks BA 19110523. Seterusnya akan membentangkan tentang pandangan tokoh tentang nilai dan tindakan sosial, dan tokoh tersebut adalah Max Weber. Baik. Tindakan sosial merupakan salah satu konsep penting dalam sains sosial. Manusia sentiasa melakukan tindakan sosial dalam hubungan dengan orang lain. Dalam ilmu sosiologi, Max Weber yang merupakan salah seorang tokoh besar sains sosial, khususnya sosiologi, meletakkan tindakan sosial ini sebagai salah satu konsep utama untuk memahami realiti sosial. Dengan memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh individu, menurutnya dapat membuka jalan untuk memahami dunia sosial. Lalu hari ini saya akan membincangkan nilai dan tindakan sosial ini dengan merujuk kepada pemikiran Max Weber. Maximilian Karl Emil Weber. Menurut Max Weber, terdapat 4 jenis tindakan sosial yang terdapat di dalam nilai tindakan sosial. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental, yang mana tindakan ini adalah berdasarkan akal dan juga rasional. Seterusnya adalah tindakan berorientasikan nilai, yang mana tindakan ini adalah berdasarkan etika, estetika, agama dan nilai. Seterusnya adalah tindakan afektif, yang mana tindakan ini adalah berdasarkan perasaan dan juga emosi. Dan seterusnya kita ada tindakan tradisional, yang mana tindakan ini adalah berdasarkan adat dan juga kebiasaan yang kita lakukan. Baik. Pertama, tindakan rasional. Tindakan rasional ini ataupun juga dikenali sebagai tindakan instrumental ini, perkataan rasional itu adalah mengandungi makna logik dan instrumental yang tersirat untuk mencapai matlamat. Ini bermakna tindakan sosial ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai matlamat yang telah difikirkan sebelumnya oleh seseorang individu. Contohnya, Anda memilih untuk menaiki motosikal untuk ke pejabat berbanding pengangkutan awam lain kerana motosikal boleh melalui lorong-lorong sempit untuk ke sana dengan lebih pantas. Keputusan untuk menggunakan motosikal dalam keadaan sedemikian adalah contoh tindakan sosial instrumental yang bertujuan, yang mana tujuannya adalah matlamat yang jelas supaya tidak terlambat. Itu adalah tindakan rasional. Baik, seterusnya adalah tindakan berorientasikan nilai. Tindakan ini dijalankan dengan pertimbangan nilai. Ini bermakna individu yang bertindak mengutamakan perkara yang dianggap baik, normal, munasabah atau betul dalam masyarakat melebihi matlamat individu. Apa yang dianggap baik boleh datang dari etika, agama atau sebarang bentuk sumber nilai lain. Sebagai contoh, Anda memilih untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan bukannya kiri. Apabila Anda sedang makan malam dengan pegawai misalnya, Anda memilih untuk makan dengan sudu. Keputusan untuk makan dan minum dengan tangan kanan atau dengan sudu itu adalah berdasarkan pertimbangan nilai individu tersebut. Jika nilai-nilai tersebut tidak diambil kira, maka tindakan yang dilakukan adalah berpotensi untuk dianggap tidak wajar, pelik, malah mendapat tanggapan negatif dan penolakan daripada masyarakat. Itu adalah tindakan berorientasikan nilai. Baik, seterusnya, tindakan afektif. Tindakan ini adalah berdasarkan dengan keterikatan emosi individu, di mana emosi di sini mesti dititik beratkan, berbeza dengan tindakan rasional, di mana pertimbangan emosi termasuk perkara yang berkaitan dengan perasaan seperti marah, sedih, sayang, empati, simpati, kasihan, gembira dan sebagainya. Perlu digariskan bahawa aspek emosi yang timbul adalah reaksi spontan terhadap apa yang telah berlaku. Misalnya,
ada perbezaan yang jelas apabila rasional ini melibatkan pertimbangan yang mendalam, manakala emosi pula cenderung menjadi lebih spontan dalam individu itu mengambil sebarang tindakan. Sebagai contoh, seseorang yang menangis apabila mendengar lagu sedih. Aksi dalam bentuk tangisan itu dilakukan secara spontan ketika mendengar lagu. Menangis dalam contoh ini adalah satu bentuk tindakan yang efektif. Sebagai contoh, seorang ibu yang tersenyum gembira dengan kelahiran anaknya walaupun masih berasa sakit selepas bersalin. Ini adalah salah satu contoh daripada tindakan efektif yang dilakukan oleh individu. Baik, yang terakhir adalah tindakan tradisional. Di mana tindakan jenis ini adalah menggunakan tradisi ataupun adat dan juga kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan dalam mengambil tindakan. Biasanya, tindakan tradisional ini dijalankan tanpa perancangan, without planning, di mana tujuan dan cara melakukannya adalah berulang ataupun mengulangi apa yang biasa dilakukan. Sebagai contoh, beberapa kumpulan masyarakat Islam di Jawa misalnya mengadakan tahlil rutin setiap malam Jumaat, yang mana upacara adat memperingati keluarga yang meninggal dunia ini dilakukan oleh beberapa suku kaum di Indonesia dengan cara yang berbeza. Mereka turut serta dalam perayaan atas nama menjalankan tradisi, bermakna melakukan tindakan tradisional yang telah mereka biasa lakukan sejak dahulu. Itu adalah tindakan tradisional menurut Max Weber. Baik, seterusnya adalah teori modernisasi yang menurut Walt Whitman Rostow. Modernisasi merupakan istilah yang digunakan bagi menunjukkan tentang kemajuan atau kemodernan yang dialami oleh masyarakat dunia pada umumnya. Di samping itu, terdapat juga kenyataan-kenyataan yang menerangkan tentang modernisasi. Sebagai contoh, the modernization theory presume that all countries has similar starting point and follow similar path to development. We just happen to look exactly like contemporary first world societies. Dari kenyataan di atas, kalau kita lihat, ia menunjukkan bahawa modernisasi itu merangkumi semua aspek kehidupan manusia, yang mana lebih tertumpu kepada satu bentuk kehidupan barat dan secara tidak langsung ianya dapat mempengaruhi sesuatu masyarakat dari beberapa aspek. Misalnya seperti kebudayaan, sosial, cara hidup dan lain-lain lagi. Lalu teori modernisasi ini adalah fokus pada perubahan cara masyarakat pra-modern menjadi moden, menempuh babak pertumbuhan ekonomi dan perubahan bentuk sosial, politik dan budaya. Teori modernisasi ini menerangkan proses transformasi daripada masyarakat tradisional ataupun mundur ini kepada masyarakat moden. Dan teori modernisasi ini adalah sentiasa berkaitan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Pemodenan pada dasarnya tidak terdehat kepada pembangunan, perindustrian dan pendemokrasian, tetapi juga melibatkan pelbagai bidang kehidupan lain yang saling berkaitan sehingga kemajuan dalam satu bidang kehidupan akan diikuti oleh bidang kehidupan yang lain. Baik, menurut Walt Whitman Rostow, teori modernisasi ini adalah teori yang memberikan pandangan bahawa setiap manusia harus memiliki pedoman hidup dalam menjadi aktiviti ekonomi dan juga menjaga keseimbangan sosial dengan cara melakukan tahap pembangunan. Lalu apakah hubung kait antara teori modernisasi ini dengan nilai dan tindakan sosial? Baik. Sejajar dengan perkembangan modernisasi yang membawa kepada pemodenan sebuah masyarakat, teori modernisasi ini sering digunakan di dalam memahami perubahan yang berlaku di dalam sesebuah sistem sosial, di mana ia juga digunakan di dalam menerangkan perubahan yang berlaku daripada perspektif faktor dalaman seperti sistem pasaran dan kestabilan politik. Selain itu, teori modernisasi ini mampu untuk mengenal pasti faktor sosial yang menyumbang kepada perkembangan dan evolusi sosial. Teori modernisasi ini juga berpandangan bahawa elemen tradisional di dalam sebuah sistem merupakan halangan utama di dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sesebuah negara, daripada negara yang dikategorikan sebagai negara dunia ketiga ini kepada sebuah negara membangun merupakan sebuah contoh yang baik di dalam menerangkan teori modernisasi ini kerana ia melibatkan analisis yang mendalam berkenaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat yang membawa kepada membangunnya sesebuah masyarakat moden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zaini dan akan membentangkan nilai dan tingkah laku sosial dalam pembangunan melalui kepimpinan Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, iaitu yang mana merupakan bapa pembangunan modal insan. Sedikit sebanyak latar belakang Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kelima pada 31 Oktober 2003 sehingga 3 April 2009 dan digelar sebagai Bapa Pembangunan Modal Insan.
Tun Abdullah Ahmad Badawi dilahirkan pada 26 November 1939 di Kampung Perlis, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tun Abdullah menerima pendidikan menengah di Sekolah Tinggi Bukit Mertajam di Penang Methodist Boys School, Pulau Pinang. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian di Universiti Malaya dan memperolehi ijazah sarjana muda sastera dalam bidang pengajian Islam pada tahun 1964. Pembangunan modal insan. Ketika menjadi Perdana Menteri antara 2003 hingga 2009, Pak Lam memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan yang menjadi tunjang utama kepimpinannya dalam usaha membangunkan serta menambah nilai keupayaan rakyat. Konsep itu bertumpu perkembangan menyeluruh insan, iaitu kehandalan minda, mempunyai kekuatan moral, integriti dan rohani, sekaligus membuahkan hasil dalam memupuk percambahan kualiti modal insan dalam jati diri. Sumbangan beliau dalam pembangunan modal insan adalah jasa dan sumbangan Tun Abdullah begitu besar dalam usaha membangunkan modal insan negara. Keprihatinan beliau terhadap kepentingan kualiti modal insan negara digambarkan melalui pengenalan slogan cemerlang, gemilang dan terbilang. Slogan ini amat bermakna kepada semua pihak yang dipertanggungjawabkan melaksanakan usaha membina modal insan negara. Kualiti cemerlang, gemilang dan terbilang ini adalah satu tahap pencapaian unggul yang perlu dijadikan matlamat dan hala tuju pembangunan modal insan negara secara individu dan kolektif. Keprihatinan Tun terhadap usaha membangunkan modal insan ini juga tergambar dengan jelas dalam misi nasional negara yang dijadikan membangunkan modal insan ini sebagai panduan hala tuju utama negara. Pembangunan modal insan adalah antara teras utama dan melahirkan dan memperkembangkan ekonomi berlandaskan teknologi dan pengetahuan. Sesungguhnya jasa dan bakti beliau curahkan amat besar. Penerbitan buku ini merupakan salah satu manifestasi penghargaan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM terhadap seorang negarawan ulung negara yang amat berbahagia, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Teras dasar modal insan yang dibawa Tun Abdullah adalah melaksanakan penambahbaikan secara komprehensif ke atas sistem penyampaian, pendidikan dan latihan, memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara, melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi antara sekolah luar bandar dengan di bandar, mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan, menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua peringkat, membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Seterusnya memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif serta sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan, serta memperluas dan memperkemaskan forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. Gagasan idea Islam Hadari. Islam Hadari pula gagasan idea, pemikiran dan pelaksanaan dengan memberi penekanan aspek pembangunan selari pembinaan ketamadunan peradaban, iaitu mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan dan pembangunan fizikal. Gaya kepimpinan, falsafah dan wawasan Pak La ketika memimpin negara dikongsi kenalan dan bekas menteri yang pernah bertugas di bawahnya melalui dokumentari Legasi Negarawan Tun Abdullah Ahmad Badawi, terbitan Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu Legasi. Datuk Seri Abdullah Badawi memberikan penegasan bahawa Islam Hadari hanyalah satu pendekatan untuk membangun tamadun Islam berdasarkan nilai-nilai murni dan ideologi Islam, mementingkan rohnya dari hanya sekadar bentuk dan rupa. Yang merupakan aspek adalah praktis dan pragmatis. Seterusnya, nilai dan tingkah laku sosial dalam kepimpinan Rodrigo Duterte. Presidency of Rodrigo Duterte.
Duterte ialah presiden pertama dari Mindanao dan orang tertua dipilih sebagai Presiden Filipina. Beliau juga merupakan Presiden Filipina pertama yang pernah bekerja di 3 cabang kerajaan. Duterte memulakan kempen di seluruh negara untuk menghapuskan negara daripada jenayah, rasuah dan dadah haram. Perang terhadap dadah menyaksikan kira-kira 6,600 orang dikaitkan dengan perdagangan dadah haram terbunuh setakat Julai 2019. Pencapaian utama Rodrigo Duterte adalah dalam pembaruan cukai di bawah Setiausaha Kewangan Sonny Dominguez yang menjadikan Filipina sebagai salah satu ekonomi yang paling pesat berkembang di Asia. Beliau juga telah menaikkan perbelanjaan infrastruktur dan juga memodernkan pengangkutan. Dalam pencapaian utama Rodrigo Duterte dalam pendidikan, beliau memberikan pendidikan kolej percuma untuk semua dengan 1.6 juta orang menikmatinya pada tahun 2020. Seterusnya, pencapaian utama Rodrigo Duterte dalam memantlas jenayah adalah kempen menentang dadah haram sangat popular dengan hampir 2 daripada setiap 3 rakyat Filipina percaya bilangan pengguna dadah di kawasan mereka telah berkurangan sejak Duterte berkuasa pada tahun 2016. Jenayah juga turun. Kempen itu juga telah melaburkan Duterte dengan kekuatan seorang yang kuat, seorang pemimpin yang boleh menyelesaikan sesuatu dengan kuasa kemahuannya dalam membenteras jenayah dadah. You are free to kill the idiots. That is my order to you. Always in the performance of a duty. Destroy you. And when I was mayor, I was already the favorite whipping boy ng mga human rights. Look, it can never be. Maka itulah sedikit sebanyak penjelasan tentang nilai dan juga tingkah laku sosial daripada kumpulan kami. Apa yang kami dapat rumuskan intipati dalam perbincangan pada kali ini, kami dapat melihat bahwa nilai ataupun values, norms adalah aspek yang penting bagi membentuk budaya hidup masyarakat ke arah yang lebih positif maupun ke arah yang lebih baik. Nilai juga adalah sesuatu perkara yang amat penting dalam kehidupan sebagai seorang manusia bagi mengawal perilaku sosiali manusia. Dan akhir sekali, perilaku seseorang individu tersebut bergantung kepada pembawaan individu tersebut dan juga siapakah yang menjadi agen-agen dalam sosialisasi bagi pembentukan sosial individu tersebut, dan termasuklah golongan-golongan pemimpin. Maka dengan ini, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.